2 malam. Jadi yang lain-lain tu yes pelancong. Di Mekah kita bukan pelancong, kita datang sebagai orang nak laksanakan ibadah. Itu sebab bila kita buat, walaupun kita buat package kita jalan-jalan ni, dia tetap disertakan dengan bimbingan. Bukan kita terjah Mekah tu macam tu je. Penting tu sangat juga. Jadi maksudnya walaupun package pelancongan, urusan 2 kota ni kita jaga baik-baik. Sebagai urusan ibadah yang ada memerlukan ilmu sangat, betul. Jom jelajah. Ustaz nak tanya juga pasal isu Al-Ula. Okey. Pasal larangan kan dengan perdebatan dekat media sosial. Dia sebenarnya macam ni, Al-Ula ni satu daerah yang besar. Lebih kurang saya lupa berapa saiz dia. Dia macam Johor sampai Melaka tu Al-Ula. Jadi dalam Al-Ula ni dia ada Madain Soleh. Saya banyak buat vlog tu. Madain Soleh dia ada Old Town Al-Ula, dia ada Hegra, dia ada satu lagi Elephant Rock tu yang bukan gajah tu. Sebenarnya tempat yang Nabi sebut dalam hadis ada 2. Satu ketika Nabi lalu dekat Mina tu, kawasan yang tempat burung ababil gejam gajah tu satu. Satu lagi dekat Madain Soleh, utara Al-Ula. Dekat situ kaum Ais dan kaum Samud punya tempat. Jadi Nabi kata, waktu lalu ni kenapa, sahabat tanya kenapa Nabi tutup ridak, lalu Nabi jalan laju sebab ni tempat lanat. Jadi ulama simpulkan kalau nak pergi pun tempat lanat ni mesti dalam keadaan sedih dan juga dalam keadaan insaf. Tapi saya rasa mungkinlah memang hore-hore je. Jadi apa yang kita buat, kita elakkan tu dari itinerary kita. Seolah-olah macam kalau tempat yang tak boleh lawat tu di Johor, tak boleh lawat Batu Bahan. So Pontian boleh pergi, JB boleh pergi, dia macam tu. Dan kita bagi, sebenarnya kita lebih banyak buat penerangan lah lepas tu, supaya orang faham bahawa kawasan laknat tu kita tak pergi. Dan Al-Ula juga sebenarnya kalau dekat Old Town Al-Ula tu ada satu tempat Nabi pernah singgah. Ada satu masjid, dia panggil Masjid Tulang. Sebab apa nama Masjid Tulang? Masa Nabi nak tukar arah kiblat tu, Nabi pacak pakai tulang. Jadi maknanya Nabi pernah pergi situ, kawasan Al-Ula yang dibolehkan. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Salah faham sikit je. Tapi kalau netizen kita memang macam tu, bila kita up je Allah berdiri dia. Saya tak sempat cakap dah. Tapi apalah, itu tugas kita untuk menerang. Dekat Johor sendiri dah berapa tahun? So kenapa pilih Putrajaya? Okay. First kenapa kita bergerak ke sini? First sekali memang customer punya demand. Saya cakap terus sebab apa, kita bila kita operate kat Johor pun kita dibaca ada 15% hingga 20% orang KL. Yang mana kita nampak agak menyusahkan bila kita nak buat taklimat dan sebagainya, kita terpaksa datang ke Johor dan sebagainya. So dia orang start minta. So kita pun buat SWOT analysis. Kita tengok memang ada demand rupanya untuk orang yang nakkan keperluan umrah dibelai sikit macam ni lah. Maknanya korang faham lah bila kita pergi grup kecil ni dengan team kita. Saya ada full time bekerja kat Mekah 4 orang. Grup ada tak ada gaji jalan untuk serve ni. Jadi sekarang student saja ke? Tak, bukan student, memang penduduk sana, pekerja sana. Student kita sebenarnya off record okey, tapi kadang-kadang student ni dia tengah menjalani satu perjalanan kehidupan yang lain kat sana. Jadi bila kita minta dia untuk tazkirah dan sebagainya, tak berapa kena kalau dia pun belum kahwin. Kita nak cerita pasal keibuan anak-anak tak. Jadi guru agama kita bawa seorang daripada sini, yang 4 orang tu memang support hal kebajikan saja, full time. Jadi bila macam tu, keperluan tu punya ada. Orang memang nak ada yang jaga A sampai Z, fully jaga, yang mana nisbah terbang pun kecil. Orang tak nak pergi 200-300 orang, orang ramai satu flight separuh, dia tak nak. So ada orang yang nakkan servis tu dekat sini. So kita datang ke sini untuk fulfill keperluan tu, insyaAllah. Yang package 5 kota tahun ni bila start, dan dia adakah sebab kita Malaysia juga dengan cawangan baru, tapi plan ni macam Puan Syazli cakap tadi, kita dah work out almost 6 bulan. September kita dah work out sebab kita tengok ada demand benda tu. So kita start dengan cawangan baru dengan produk baru sekali dekat situ. Dan 5 kota Saudi ni saya cakap memang unik, especially orang yang returning, dia pergi umrah kali kedua. Dulu tak sempat lah jalan-jalan dulu macam ni seram kan. So ada peluang dia untuk tengok benda lain lah. Lagi satu dia pendek, dia cuma 7 malam 9 hari je. Pendek. So senang lah. Umrah biasa 12 hari 10 malam ke atas. Kalau Taif tu wajib pergi yang Kilang Ros tu lah ya. Kilang Ros, tadi tengok ada cable car, ada tobogan. Wah banyak lagi, banyak 5-6 spot kita. Kilang Ros tu macam ibarat kita support local punya
hobi lah. Macam Sekarang ni kita- tengah musim bunga ni Tok Aif. Dan bunga dia cuma berbunga setahun sekali. The best rose dalam Jazirah Arab. Macam antis tu kan. Cantik. Kau pernah sampai? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Memang cantik. Pergi pula musim sejuk. Dan tadi 5 kota Saudi kita cuma jalan di paca dia 11, 12, 1, 2. Sebab saya suitkan timing. Saya tak nak pergi musim summer. Sebab dia agak panas. Pergi winter cantik malam. Dan dia orang tengok bintang lah. Banyak aktiviti lah kita. Dia macam ada glamping kat latest sebenarnya. one glamping. Kat Alula tu. Dekat Alula. Memang nice. cantik kan. Tapi kena musim sejuk lah. Kalau pergi musim panas, Garing tutup kita. lah. Gantung lah. Gentung. So untuk keseluruhannya dia punya harga berapa? Daripada 10,000 ke atas tu berapa? Untuk 5 Okey, 5 kota Saudi dia start dengan 11 dia macam ni. 5 kota Saudi ni kita kategorikan dia sebagai Muslim tour sebenarnya. Make it So dengan. harga dia adalah 11,990 untuk bilik berdua. Kalau kita masuk kategori umrah, dia akan jadi harga tu bilik berempat. Selalu macam tu. Kalau kita tengok orang pergi umrah je 10,990, maknanya dia akan bagi tahu itu adalah harga bilik berempat. Tapi kalau untuk 5 kota Saudi ni, kita macam orang pergi melancong, mana kalau kita pergi Europe, pergi sana, mana ada orang bilik berempat, kita pergi kan dia mesti double kan. So sama lah juga macam jelajah 5 kota Saudi ni. So 11,990 tu kita hanya ada bilik berdua saja. Tapi kalau umrah Tapi kalau full umrah package. plus 5 tu berapa? Umrah plus 5, dia umrah plus 5 sekarang kalau package umrah saja dia punya plus 1 saja. Plus Iaitu Al-Ula. plus Al-Ula. Maksudnya Tapi hari dia dia berada di panjang. Madinah kita akan buat day tour. Dia tak tidur Al-Ula, keluar dari Madinah dan nanti patah balik ke Madinah. Itu untuk orang yang package 12 hari 10 malam. Kalau keluar bulan. package umrah saya tu, kita orang start dengan 10,990 lah. Dah Itu ada. bilik berempat, hotel. Kita ada juga sediakan package yang mampu milik lah. Maknanya daripada hotel 3 bintang. Tapi layanan small group tetap sama. Cuma beza hotel saja. Hotel So you all saja. boleh pilih nak 3 bintang jauh sikit, ataupun you all nak yang kita punya clock tower dan Madinah macam mana. So tu terpulang pada je. Tapi small group is a compulsory. So 25 packs juga walaupun you pilih hotel lain. Layanan, package, night train, medical card, semua sama. Kita pergerakan semua naik train. Ada naik bas. Bas bawa barang. Di dia Madinah atur bawa barang. antara- Jadi customer kita berlenggang kat train station. Fully memang santai lah. Sebenarnya Al-Ula ni macam satu kata orang tu kita tengah try package jelajah 5 kota Saudi ni Al-Ula. Sebenarnya kita tengah nak Bina akan route datang, lain kita tak? akan bina road lain. Contohnya macam tadilah Puan Syazli cakap Abaha. Itu cantik tu tanah tinggi. Lagi tinggi dia tu. Land of the Cloud. Plus Tabuk. Sejuk lah kan. Sejuk. Macam tu. Dan Lepas ni plus Riyadh. Riyadh, yes. So dia banyak lagi. Tapi kita start dululah dengan First Al-Ula ni. ni. Yang 5 kota Saudi tak ada sekali package umrah. Ada yang umrah dia 1 malam. Satu malam. Dan ziarah nanti 1 malam. 2 malam ya? Sorry, 2 malam Madinah. 2 malam Mekah. 2 malam. 2 malam. So 2 malam ni kalau jemaah kalau larat 1 umrah. Kalau larat 2 umrah, kalau tak larat 1 umrah je. Tapi tu tak dibimbing. Saya bawa ustaz juga untuk bimbing. Jadi tak bukan macam pergi DIY buatlah sendiri tak. Macam kita kita memang satu ni jemaah tu daripada sini lagi, daripada tanah air ni memang ustaz ikut. Itu sebab kita buat grup kecil. Sebab kita tak nak ada yang dalam grup kita tu kita tak dapat nak menyantuni kebajikan dia. Sebenarnya solution dia saya tengok grup kecil je. Bukan pasal kita ni hebat sangat saja tak. Kalau hebat pun kalau ramai tak jaga. Apa agaknya sasaran selepas pelajaran ni? Apa sasaran? Kita target selepas pelajaran ni kita tahun ni Kota Saudi ke? the whole sampai hujung tahun kita target 2,500 jemaah termasuklah umrah biasa. Pada biasa ni kalau tanpa pelancaran kita buat 1,800. Sebenarnya angka tu kecil je. Kecil je. Kecil. Kalau orang buat umrah banyak-banyak biasa angkanya 5,000 jemaah ke atas tahun. Tapi sebab kita nak fokus tu memang kena buat semua. Sebab kita tak nak macam terlalu ramai-ramai sangat. At the end of the day kita tak boleh nak Saya satu buat ni. dah sebelum Covid saya buat dah. Saya dulu sebelum Covid saya dibaca sekali jalan 4 bas sekali 44 orang. Tu saya kalau memang standard saya tak umrahkan sebab costing tu kena per head kan. So setiap kali ustaz kita bagi terus yang tu memang tu yang boleh dapat 7,000, 8,000. Dah buat dah. Tapi bila kita buat macam tu kita Banyak benda saya tertinggal terlepas sangat-sangat kita banyak. sendiri yang rasa
tak puas hati. sana tak dapat So tengok, lebih baik tak kita dapat small group, kita layan betul-betul, orang pergi simpan duit lama-lama kan. Orang pun Mungkin 2 bukan tahun, 3 tahun macam tu. bukan pergi muar kan. Besok pergi lagi. Orang pergi bukan ada yang itulah seumur hidup dia pergi buatlah yang terbaik kita nak bagi dia. Kita orang, saya punya matlamat dengan suami macam tu lah. Sebab kita nak kejar angka, kita nak kejar yang Quality. of course kita berniaga, kita ada staff, kita Ada. kena bayar, kita kena kira juga. Tapi at the same time kita tak nak macam terlalu tamak sampai kita nak taklah, kita tak mengejar benda tu. Asalkan insya-Allah of course kita nak bila kita berniaga of course kita nak untung kan. Tapi kita tak nak mengabaikan pelanggan-pelanggan yang bagi trust kat kita, bayar duit untuk kita bawa dia orang pergi murah kan. Trust sangat mahal sekarang. Banyak sangkut, banyak yang tawaf dekat KLIA. Banyak, jadi trust sangat-sangat mahal sekarang. Kadang-kadang kita orang pun jadi macam efek dekat kita bila kita yang saya Dalam pun takkan industri, cerita susah kan. Bila kita cuba buat bila betul-betul, customer datang dengan nak check latar belakang syarikat siapa minta SSM semua, saya tu memang issue trust kan, orang percaya. Tapi insyaAllah lah saya tetap berjuang untuk pastikan saya dapat selesaikan orang punya keperluan umrah wajib ni, especially sekarang ni kita masuk next chapter lah untuk macam kata umrahcation lah, umrah sambil bercuti lah. Paling murah tadi berapa harga dia? 10.990. Kalau umrah 10.990. Tapi kalau jelajah 5 kota Saudi tu memang 11.990. That's why sekarang masa pelancaran ni kita bagi cashback. Kalau hari ni register kita bagi cashback 300 SR. Lepas tu kita upgrade tiket BC daripada Jeddah, Mekah ke Jeddah ke Madinah, tiket kita tapi upgrade business class. Kita Dah ada taken hari ni. Semalam pun lipat dah ada orang register. So then kalau dia orang register besok, cashback tu hanya 200 sahaja. Tetapi boleh jumpa kita kat Pavilion lah, kita dengan STA. Besok STA buka booth kat Pavilion. So alhamdulillah dia invite kita personally untuk accommodate kawasan tu. So dia akan buat penerangan. Siapa nak beli package dia suruh dia pergi. Alhamdulillah. Macam tu lah. Satu Then agensi dia tu 3 hari. kita ada dekat Mata Fair Johor juga. 8 hari bulan ni sampai 10 pun kita tengah all out lah. Betul. Sampai bila dia punya expiry yang dapat? Untuk gift ni kempen ni berakhir 31 Mac. Tapi yang paling banyak hari ni siapa yang register. Kalau besok sampai 10 tu dia orang dapat ada stiker lah tapi dia. 11 sampai 31 tu you all cuma dapat cashback 100 saja. So siapa yang booking awal lagi untung. lagi untung lah. Jalan yang paling awal sekali bila Bulan kalau untuk 5 kota Saudi bulan November. 11 kan? November. Sebab saya sejuk. Dia kena dapat 25 ke 28 darjah Celsius. Okey, Tapi boleh jalan. sebelah pun tak adalah sejuk sangat. Tak sejuk sangat, tapi okey lah. Angin dia. Tapi cuaca Malaysia lah boleh tahan boleh layan lah. Tapi ada tak kalau macam kita nak yang murah saja, plus Balula. Boleh. Ada? Ada. Ha. Saya juga ambil macam ni. Apa saja configuration yang perlu di sana. Ada juga inquiry, kami ni 4 beranak, nak campur orang lain, sebut je tadi, saya nak ni dan ini pun kita ambil juga. Kalau macam Alula tu Puan, kalau macam katalah kita ada 12 hari kan. So satu hari dah pergi day tu Alula, kita akan macam charge berapa orang yang nak pergi. Tak semua orang nak pergi. So macam katalah kita Serendah tadi saya buat 4 orang. dalam Naik GMC. Dengan GMC besar 1,800 seorang. So sewa GMC tu dalam 6,000 rial. So boleh accommodate. Maknanya tak mesti kena naik kuat 25 tak. Tapi 4 kalau orang. kalau ada tak macam ground handling saja, katalah dari sini kita DIY, sampai sana Boleh, sebab itu saya kata 4 orang tim saya tu akan bergerak ke Madinah full time, jadi dia yang akan uruskan. Full time. kadang-kadang you all ada flight ticket kan. Ada orang dapat dia pergi Asia, ni bapak, itu semua kita nak handle tu. Ayah dapat tiket. Dia tengok hotel Puan. Dia open dia. Okey, puan buka dulu kat Agoda, then nak yang ni saya punya ground akan buat. Boleh. Ataupun Puan bagi tahu kita range, punya bajet sekian. Pun boleh. Ada orang buka, saya nak pergi 10 orang satu keluarga, bajet saya 11,000 saja seorang. Boleh buat. Saya akan buat pilihan. Maknanya dia tak macam rigid. Kena macam ni je tak. Cuma je kita orang ada selalunya lah, saya nak cakap bukan apa, selalunya bila orang tengok lagu saya, push, lagu kayangan ni. Itu pertama rejection saya akan dapat. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi lah, bila tak experience, dia tak tahu kenapa mahal sebenarnya. Sebab kita sediakan orang kat sana untuk jaga. Kadang-kadang tiba-tiba pergi sana sakit, demam. So siapa nak urus? Of course kita ada kos-kos kat situ. Tapi
Kalau you all sihat, alhamdulillah kan. Macam tu lah. Jadi that's why kalau harga tu kena rasa juga experience lah dengan kita. Dengan tim yang kita sediakan kat sini 28 orang, dekat sana 4 orang dan 45 orang musyir kontrak, kita sebenarnya capable nak buat 5 hingga 7,000 jemaah setahun. Tapi kita tak buat. Kita buat sendiri, capping kita 1,500. 2,500 Kita jemaah komit je. dengan benda tu. Itu pun saya rasa Kalau dia kita terbangkan 3,000 tu, beritahu kita. Lupa janji. itu pun sebenarnya dah macam pening-pening lah layan macam-macam kan. Taklah, tapi I mean macam It goes to kita detail, manusia susunkan kan. orang punya period. Man, jadual period. Ni tak sesuai. Sampai tahu kita akan Dan kita buat. punya kalau tanya apa yang special kat KU jadi ni kita punya itinerary lah. Sebab setiap trip kita akan ada special itinerary kita. So bayangkan itinerary tu kita buat siap dengan waktu solat, dengan apa semua. So bayangkan Dia bukan satu kita ada sheet tau. seorang petugas khas, pekerja khas buat itinerary je. Buat itinerary je. So bila itinerary tu detail, saya kena commit lah. Kalau program 9 bagi 9, bagi program boleh jalan. Ya. Sebab kadang-kadang bila pergi trip ni hari Jumaat, hari lain terkena hari ni pula terkena cuaca macam ni pula. So kita tak boleh itinerary tu sama je sepanjang tahun. Tak sesuai. Tengok musim. That's why kalau dapat pergilah dengan kita kan, dapat merasai. Doa lah, mana tahu saya buat trip media tak tahu. Tak tahu kan, doa-doa lah. Kita cuba tengok apa yang kita boleh. Kalau jadual musim Ramadan ni macam mana? Ramadan ni sebenarnya kita orang bukan apa ni peak yang kita ada. Sekarang ni ada 2 group akan sambut Ramadan di Madinah dan akan dibaca akhir Ramadan dan 1 bulan saja. Maksudnya kita Ramadan ni bukan main kita ni lah. Ada group ni. So kita orang ni buat package hotel 5 star. Jadi bayangkanlah Ramadan dia akan pergi sampai 25,000. Sampai Package yang pertama ni bila nak tahu Yang 5 kota. 5 kota bulan 11. berapa orang tak tahu? Dia per group 25. 25. tapi saya tak tengok lagi sebab tarikh banyak. So belum jumpa dengan tim lagi mana date-date dia orang pilih. Tapi dia orang ada yang dah itulah dah choose lah. So, okay, ada apa lagi? Harga selepas promosi kan? Tu